Assalamualaikum, terima kasih kerana memilih Berita Bernama. Selama setengah jam anda akan ditemani saya Hilmi Ashley dan saya Nurni Samsila Osman. Kita mulakan edisi malam ini dengan tajuk-tajuk utama berikut. Warga Myanmar ditahan disyaki culik Yin. Semua landasan kereta api Ipoh ke Padang Besar akan dilengkapi jejamban. Susulan penemuan semula Muhammad Nazrin Syamsul Ghazali atau Yin dalam masa kurang 24 jam setelah Yin ditemui, pasangan warga Myanmar yang mendakwa menjaga kanak-kanak itu ditahan kerana disyaki menculik kanak-kanak 5 tahun tersebut untuk dijadikan pengemis. Pemangku Ketua Polis Kuala Lumpur SSC 2 Zul Hasnan Najib Baharuddin berkata pasangan itu akan disiasat menurut Seksyen 363 Kanun Kesiksaan atas tuduhan menculik. Hari ini Yin dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan mendapati Yin tidak mengalami demam campak seperti yang didakwa pasangan warga Myanmar itu sebelum ini. Syarizat berkata dakwaan pasangan itu mereka tidak tahu menahu mengenainya tidak boleh diterima. Saya nak minta supaya polis betul-betul buat investigationnya. Sebab kita tak boleh biar perkara seperti ini berlaku lagi. Pihak kementerian kita tak terima. Sementara itu, kepulangan Yin ke pangkuan keluarga disambut dengan penuh meriah. Bapa Yin turut mengulas tentang penangkapan kedua-dua warga Myanmar itu. Mungkin boleh ada asas. Sebab saya rasa banyak kenyataan dia yang menirukan. Dia kata anak saya demam campak, tapi tak ada kesan apa. Namun beberapa kesan luka turut dikesan di badan kanak-kanak lelaki itu. Bukan mudah mencari kanak-kanak yang hilang, namun penemuan semula Muhammad Nazrin Syamsul Ghazali atau Yin itu menunjukkan tiada apa yang mustahil. Yang nyata penemuan Yin bukan setakat melegakan ibu bapanya tetapi disambut gembira seluruh rakyat Malaysia. Namun sebalik ucapan syukur, apakah usaha kita mengelak perkara serupa daripada berulang? Berita Bernama cuba merungkai persoalan ini. Perunding Psikologi dan Klinikal Datuk Dr. Mat Saad Muhammad Baki berkata, pemantauan dan kawalan berterusan perlu jika membawa anak-anak ke tempat sesak seperti pusat membeli belah. Menurut beliau, kes kehilangan dalam sekelip mata seperti dalam kes Yin biasa dialami ibu bapa yang mempunyai anak yang aktif. Justru beliau menasihatkan ibu bapa untuk sentiasa mengawasi setiap pergerakan anak. Dr. Mat Saad turut mencadangkan penggunaan tali pengikat atau harness terutama bagi mengawal anak hyperaktif. Penggunaan harness tadi itulah bagaimana kita pegang anak kita dengan tali supaya sentiasa di dalam tangan kita. Terutama kalau anak-anak yang hyper sikit yang suka berlari sana lari sini itu. Paling penting katanya semua pihak tidak menyalahkan keadaan tetapi memikirkan langkah sewajarnya untuk mengelakkan ia berulang. Komen-komen tentang sikap ibu bapa tu sama ada dia menjaga dengan baik tak, itu janganlah tahu langsung lah. Pasal tak ada ibu bapa yang sengaja mahu anak dia lah. Semua bapa akan terderita dan kita kena cari jalan untuk bagaimana mengatasi itu. Katanya pusat membeli belah perlu mempertimbangkan untuk mempunyai pusat jagaan. Pengawal keselamatan pula perlu diberikan peranan tambahan peka mengambil tindakan jika melihat seorang anak kecil berkeliaran tanpa ditemani ibu bapa. Kerajaan akan membina jejambat di kesemua 80 lintasan kereta api sepanjang landasan berkembar antara Ipoh dan Padang Besar. Pada masa sama, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Chan Kong Choi berkata, lintasan kawasan lain di seluruh negara yang tidak dibina landasan berkembar akan dinaik taraf dengan lintasan berpagar separa automatik. Kata Chan, terdapat 129 lintasan di sepanjang Rawang dan Padang Besar dengan 80 daripadanya terletak di antara Ipoh dan Padang Besar. Manakala selebihnya antara Ipoh dan Rawang yang telah siap landasan berkembarnya. Projek double track daripada Ipoh ke Padang Besar dan kita akan menggantikan seberapa boleh semua lintasan dengan jejambat flyovers. So maka semua masalah ni boleh diselesaikan bila terlaksananya double track projek. Mengenai pembinaan lintasan berpagar separuh automatik, Chan berkata ia akan diperluaskan di semua lintasan rata bagi meningkatkan tahap keselamatan dan keselesaan kepada pengguna. Chan hari ini merasmikan lintasan rata berpagar Parit Bunta di Jalan Taiping Parit Bunta yang menelan belanja RM600,000.
Tenaga Nasional Berhad TNB semakin agresif memasang kamera-kamera litar tertutup CCTV dan memantau kedai-kedai besi buruk bagi membendung kes kecurian di pencawangnya. Ini kerana menurut Naib Presiden Penjanaan TNB Datuk Abdul Razak Abdul Majid, TNB dianggarkan kerugian RM1 juta sejak 6 bulan lalu akibat kecurian tersebut. Menurut Abdul Razak, kabel, pemegang fuse dan pengecas bateri antara alat yang sering dicuri, terutamanya di kawasan selatan ibu negara. Beliau yang ditemui pada majlis program bersama pemimpin komuniti TNB berkata harga barangan logam kini meningkat 4 kali ganda daripada 20 sen sehingga 80 sen sekilogram. Satu keping itu hanya RM200, taklah sebegitu banyak, tetapi bahayanya kita tak boleh hitung. Sebab bahaya kepada diri sendiri, pembekalan elektrik terputus. Tambahnya dalam sebulan 20 kes kecurian di pencawang TNB dilaporkan. Untuk rekod, sehingga Mac lalu, TNB telah membekalkan tenaga elektrik kepada lebih 900,000 pelanggannya di seluruh Lemah Kelang dengan kapasiti kuasa elektrik kira-kira 4,752 megawatt. Rampasan benih kerang oleh Unit Pencegah Penyelundupan UPP Kelantan kali ini membabitkan 84 guni benih kerang bernilai RM67,200 yang ditemui dalam satu sekatan jalan raya di Kampung Lalang Pepuyu, Tanah Merah. Turut ditahan seorang pemandu lori rakyat tempatan berusia 26 tahun. Komander UPP Kelantan Mazlan Cik Hamid berkata rampasan dibuat pukul 12.30 tengah hari ketika lori yang dipandu lelaki berkenaan dalam perjalanan ke rantau panjang. Dia dipercayai cuba menyudut benih kerang itu ke negara jiran. Menurut Mazlan, pada awalnya pemandu lori berkenaan tidak mengaku terdapat benih kerang di dalam lori. Namun, apabila pemeriksaan dibuat, terdapat 84 guni benih kerang bermutu tinggi yang masih segar di dalam lori itu. Lelaki itu boleh didakwa mengikut Seksyen 9 dalam kurungan 2 Peraturan-Peraturan Kultur Kerang 2002 yang membawa hukuman penjara sehingga setahun atau denda sehingga RM5,000 atau kedua-duanya sekali. Banjir kilat di selatan Thailand sehingga kini mengorbankan 35 orang, kebanyakannya pelancong. Beratus orang berada di 2 air terjun di pergunungan itu ketika banjir melanda petang semalam. Lebih 300 pekerja penyelamat bertungkus lumus mencari mayat di air terjun Sayung dan Paisawan di daerah Yantakau, wilayah Trang, 680 km ke selatan Bangkok. Kawasan berkenaan adalah taman rekreasi yang popular di kalangan pelancong. Ia sesak daripada biasa hujung minggu ini sempena sambutan Tahun Baru Tradisional Thailand. Pusat Pencegahan Bencana berkata banjir menjadi buruk berikutan hujan 3 hari berturut-turut yang mengalir di pergunungan Bantat. Jabatan Meteorologi Thailand mengeluarkan arahan kemungkinan lebih banyak banjir kilat di kawasan pegunungan di selatan negara itu berikutan hujan berterusan. Platform bersejarah yang menjadi tapak acara lompatan ski pada Olimpik musim sejuk 1936 dirobohkan. Tapak di Bavaria, Jerman itu lenyap semalam dan bakal digantikan dengan yang baru tidak lama lagi. Beratus warga Bavaria berkumpul di tapak acara lompatan ski itu untuk melihat dan bersorak sebaik ianya dirobohkan. Menurut Dieter Thoma, bekas pemain ski Jerman, tiada perasaan bersalah atau hibah apabila tapak lama itu dirobohkan. Malah mereka tidak sabar menunggu kemunculan kawasan baru setelah sekian lama menunggu. Satu tapak platform baru bakal dibina menjelang sirkit kejohanan dunia iaitu Four Hill Tour pada 2008. Platform lama Garmisch itu kebiasaannya digunakan untuk menganjurkan pusingan ketiga yang diadakan setiap 1 Januari. Pembinaan tapak platform baru itu dijangka bermula minggu hadapan. Di Bandaraya Atlanta, Amerika Syarikat, pasukan-pasukan sekolah menengah dari seluruh dunia memperlihatkan keupayaan mereka dalam pertandingan robotik. Melalui pertandingan ini, pelbagai ciptaan robot dalam pelbagai kategori dipamerkan. Pertandingan di Georgia Dome ini ditaja oleh FIRST atau Pusat Pengiktirafan Inspirasi Sains dan Teknologi Amerika Syarikat. Lebih 10,000 pelajar dari Amerika, Kanada, Meksiko, Puerto Rico, Brazil, Britain mengambil bahagian dalam pertandingan ini yang pesertanya dipilih daripada pertandingan peringkat daerah. Pertandingan yang turut dikenali cabaran vasti ini turut memuatkan permainan dikenali rag and roll. Cabaran ini memerlukan pelajar memprogram robot yang boleh memilih kotak dan meletakkannya pada rak-raknya yang terpilih.